Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita pada ayat keempat surah Al-Ankabut. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-7, muka surat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Sadaqallahul azim. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangka bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Jadi janganlah orang yang terlepas dirinya daripada fitnah dan ujian, seperti disebut oleh Ibn Katsir. Tuan boleh lihat muka surat 155. Ini sangkaan sebahagian daripada orang yang tidak beriman bila melihat orang Islam sebagai contohnya ditimpa satu ujian, penyakitlah umpamanya, dan mereka akan berkata, tengok sembahyang, tonggang tonggik, spend duit pergi haji, tunaikan zakat, puasa, mendera diri bulan Ramadan, tak ada juga selamat di dunia, tak ada juga selamat kat sini. Kami yang tak ikut perintah Tuhan yang mereka ceritakan itu, kami sihat afiat kaya raya pada hari ini. Jadi maksud ayat ini, kata Imam Ibn Katsir, ini adalah dangkalnya fahaman mereka yang tidak beriman, iaitu mereka menjadikan dunia ni sebagai ukuran, sedangkan dunia ni bukannya darul jaza, dia merupakan darul ibtila. Apakah beza ibtila dengan jaza ni tuan-tuan? Seperti yang telah kita bincangkan pandangan Imam Syafi'i sebelum ni, seperti disebut oleh Rabi'atul Adawiyah, fahaman para salafus salih terhadap dunia merupakan tempat darul ibtila, ujian. Jangan bila kita melihat seorang tu sakit, tengok sebenarnya sakit ini adalah satu ujian daripada Allah untuk penghapusan dosa, yang telah pun kita perhatikan dalam hadis yang sahih dalam kuliah yang lalu. Asyadun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasab dini, fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala. Manusia paling berat ujiannya, kata Nabi SAW, adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian orang seperti itu dan seterusnya. Seorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Kalau agamanya kuat, maka makin bertambah pula ujiannya. Dan telah kita lihat seperti pandangan dikemukakan oleh Sofia yang bernama Rabi'atul Adawiyah ni, iaitu sama seorang itu ketika mendapat anugerah dengan mendapat musibah, maka itu kadar tahap keimanan ataupun keridaan yang sepatutnya ada pada seseorang Muslim. Jadi penilaian, jangan kita nilai orang yang pada kesusahan itu bahawa mereka ni dibenci oleh Allah SWT. Orang yang senang lenang itu menyangkakan bahawa Allah redha padanya, belum tentu. Jadi dalam ayat ini memberikan peringatan tegas kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir yang berada dalam keadaan senang lenang, selamat dari penyakit, apa yang mereka hendakkan semuanya berlaku. Janganlah itu menjadi kayu ukur bagi menyatakan mereka berada di pihak yang benar. Kemudian datang ayat yang kelima, boleh lihat pada muka surat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan dari alam semesta. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kita sedang membincangkan surah Al-Ankabut ni, bagaimana bahagian yang pertama daripada surah ni menceritakan tentang ujian dalam kehidupan orang beriman itu sebagai kayu ukur untuk mereka tahu tahap di mereka sendiri. Dan surah Al-Ankabut ini dia petik namanya daripada seekor haiwan. Haiwan kecil ini walaupun demikian menarik untuk kita kaji. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan sebut mengapa haiwan ini dipilih oleh Allah untuk dinamakan surah yang penting ini
ini untuk menjadi landasan kehidupan kita. Walaupun surah-surah Al-Quran ni sebenarnya semua punya kelebihan, membaca mendapat pahala. Kata Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab ni bertajuk Nahju Taisir, Hasyiah ala Nahju Taisir, bahawa thumma i'lam anna al-murad bi tafdhil ba'd al-Quran ala ba'd 'inda al-qailina bil jawaz umur. Tahuilah walimu bahawa ada kelebihan surah Quran berbanding dengan yang lain. Ini kalau kita lihat ada surah yang punya kelebihan yang disebut secara spesifik oleh Nabi SAW, manakala ada surah yang lain Nabi membacakannya dalam waktu-waktu tertentu. Maka adakah surah ni mempunyai kelebihan banding satu dengan yang lain? Semua surah Al-Quran yang kita pelajari, membacanya mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Taala. Bahkan Nabi menyatakan bahawa aku tak mengatakan alif lam mim itu satu perkataan, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan juga mim satu huruf satu tu dilipat gandakan menjadi 10 bahagian pahala di sisi Allah SWT. Jadi kata Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki dalam kitab ini bahawa kelebihan satu surah daripada yang lain terletak pada yang pertama. Contohnya kata beliau, anal amal bi ayatin mathalan aula min amal bil ukhra. Ada ayat yang Nabi menyatakan kelebihannya secara khusus, dia mempunyai kelebihan banding dengan ayat yang lain. Contohnya sebagai kita lihat Nabi menyebut kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an ayat yang paling azam yang dimaksudkan keagungan itu, contohnya dalam surah Al-Baqarah ada ayatul kursi. Jadi ternyata ayat ini punya kelebihan banding dengan ayat yang lain untuk konteks dan niat ataupun hajat yang tertentu. Yang kedua, kata beliau, satu ayat tu lebih utama daripada yang lain kerana ayat-ayat hukum lebih utamalah daripada ayat-ayat yang berbentuk pengkisahan, qasas. Fa ayatul ahkam khairun min ayatil qasas. Ini yang kedua. Yang ketiga, maka yang disebut tadi anna qari'a ba'd al-ayat yata'ajjal lahu bi qira'atiha fa'idatun siwa sawabit tilawah wa tadabbur ka ayatil kursi. Jadi kelebihan ayat ni banding dengan ayat yang lain, Nabi telah menyatakan keutamaan itu, seperti contohnya ayatul kursi, baca untuk melindungi seorang daripada gangguan syaitan, sihir dan sebagainya. Dan tentulah ayat-ayat tauhid, kata beliau, anna madulat ayat tauhid was sifat asna wa ajal min madulat ghairiha. Ayat yang berbentuk ayat tauhid dan juga akidah ni tentulah lebih utama daripada ayat yang lain. Jadi maksud keutamaan satu ayat dibandingkan yang lain dalam 3 bentuk ini. Yang pertama, kelebihan satu ayat berbanding dengan yang lain berlaku kerana ayat itu mengandungi hukum, ayatul ahkam, maka tentulah dia lebih utama daripada ayat-ayat bersifat pengkisahan. Yang kedua, ayat-ayat berkaitan tauhid tentulah lebih tinggi kedudukannya daripada ayat-ayat yang bukan berbentuk tauhid ini. Yang ketiga, satu ayat itu punya kelebihan ataupun surah itu punya kelebihan kerana Nabi telah menyatakan bahawa ia dibaca untuk hajat atau keperluan yang tertentu. Contohnya macam 3 qul yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum baginda tidur dan meludahkan sedikit air seperti air liur itu pada kedua tangan baginda dan menyapu ke seluruh badan. Nyata dia punya kelebihan. Maka ni bentuk kelebihan-kelebihan. Jangan ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa tiap-tiap ayat daripada Al-Quran itu punya kelebihan-kelebihan tertentu, kerana ini tidak dikatakan oleh para ulama. Baik, kembali kita kepada Al-Ankabut ni, surah yang menceritakan tentang tauhid, akidah sesuai dengan kedudukannya satu daripada surah Makkiyah ini. Maka dalam ayat yang kita lihat di sini, Allah menceritakan tentang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang, dan dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama tafsir, ajal yang disebut dalam Quran ini merujuk kepada 2. Sama ada ajal manusia iaitu kematian, ataupun ajal yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk pada pertemuan dengan Allah SWT. Dan kita digalakkan untuk baca setiap hari Jumaat surah Al-Kahfi sebagai contohnya. Apa ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi itu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia melakukan syirik sesuatu pun dalam peribadatannya kepada Allah SWT. Jadi dalam konteks ini, kata Imam Tawri Sya'rawi dalam tafsirnya, Allah menurunkan ayat ini untuk dibacakan oleh mereka yang hidup. Yukhatibuhum bihadhihi sigha wa hum mazaluna ahya'a. Jadi Allah menurunkan ayat ini untuk dibaca oleh kaum muslimin dan mereka hidup, bagi menunjukkan kepada mereka tentang keberhasilan pertemuan dengan Allah itu di akhirat bagi orang yang saleh dalam bentuk yang sangat menggembirakan. Dan kelebihan yang ada dalam Islam ini, tuan-tuan, disebut lagi oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir yang terkemuka dengan nama Khawatir wa Tafsir al-Imam itu, bahawa setiap perkara yang bersifat ghaibi ini Allah SWT ajar kepada kita orang Islam untuk merasainya dalam bentuk hissi sebelum kita meninggal dunia dan bertemu dengan hakikat-hakikat itu. Contoh, kematian. Maka Allah jadikan ada tidur untuk kita. Tidur itu berarti satu proses keluarnya ruh dari jasad sehingga kita tidak merasai apa berlaku keliling kita. Maka demikianlah latihan untuk kematian. Demikian juga bila kita pergi ke padang Arafah untuk berwukuf pada musim haji dengan pakaian putih, dengan penumpuan kita beribadah hanya kepada Allah SWT sahaja. Pada waktu itu masing-masing merasakan dirinya berdepan dengan Allah dan mohon kepadanya. Jadi itu satu latihan nadanya pada mahsyar. Ini antara
kehebatan yang diajar dalam Islam, bahawa setiap benda yang berlaku itu ada perkara yang perlu kamu fikirkan kesinambungannya tentang urusan ghaibi yang akan kamu lalui, kematian itu contohnya. Dalam ayat ini kata Zamakhsyari dalam tafsirnya, perhatikan ya, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Menarik untuk kita renungi. Fa inna ajalallahi la'at. Kaifa waqa'a jawaban li syarti. Ini satu bentuk, macam mana bentuk jawapan kepada syarat dimaksudkan ni? Man. Nah, ni isim syarat. Siapa yang mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka ajal dengan Allah itu pasti akan berlaku. Kalau kita terjemahkan direct lah. Tapi kalau kita lihat tafsir Ibn Katsir ni, penterjemahannya pada muka 155 ni, siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Tadi saya dijelaskan kepada tuan-tuan bahawa maksud ajal ini merujuk kepada dua perkara. Ajal yang merupakan kematian manusia itu sendiri, dan ajal iaitu pertemuan dengan Allah SWT di akhirat. Ada banyak penggunaan, contohnya dalam surah Al-A'raf yang pernah saya bincangkan dengan tuan-tuan dan tadabbur di IKIM beberapa tahun lalu. Ayat 34 contohnya Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya. Bila datang ajalnya, maka tidaklah dilambatkan walaupun sedetik, dan tidak pula dikedepankan. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah An-Nahl contohnya, ata'amullahi fala tasta'jilu. Juga ada kaitan dengan perkara yang dinyatakan kat sini, iaitu hakikat kepada ajal ini tadi, dia merujuk kepada pertemuan dengan Allah SWT. Jika seorang mukmin itu telah pun setiap hari melihat kematian, dan kematian itu akan berlaku pada dirinya, itu adalah satu pembuktian bahawa mereka akan dipertemukan di akhirat untuk dibalas atas segala perkara yang mereka lakukan. Begini maksud, lihat ayat ini semula. Bila Allah menyatakan, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at. Ini satu uslub syarat kalau kita faham dalam bahasa Arab. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang ditentukan dengan Allah itu pasti datang. Macam kita katalah bahasa Melayu, siapa nak beli ayam kampung pasal minggu 2-3 hari lagi. Apa maksud kita kat sini? Siapa nak beli ayam kampung pasal minggu, pasal pagi, pasal tani 2-3 hari lagi. Maksudnya siapa nak beli ayam kampung ni, ayam kampung ni ada kat pasar tu, pasal tani lagi 2-3 hari. Maksudnya begitulah. Jadi ini satu uslub yang bukan saja digunakan dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa kita pun ada pendekatan seperti itu. Jadi man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya pertemuan itu pasti berlaku. Kerana ajal ni tadi, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, dia merujuk kepada satu yang bersifat mahdud. Al-waktu al-muhaddad. Waktu al-mahdud yang telah ditetapkan. Waktu yang telah muakkad, yang telah pun ditetapkan. Jadi siapa yang nak bertemu dengan Allah SWT, maka pertemuan dengan Allah itu telah dijadualkan. Dia pasti datang, dia pasti berlaku. Wa huwa sami'ul alim. Dan dia, Allah SWT itu bersifat dengan sifat maha mendengar lagi maha melihat. Kat sini antara perkataan yang menarik untuk kita perhatikan. Alim, luas. Sami' sebahagian daripada ilmun. Maknanya ilmu, pengetahuan. Satu daripada sumbernya adalah pendengaran. Anak-anak itu menguasai ilmu, contohnya dia belajarlah bahasa Arab di sekolah, maka dia faham benda itu kerana dia mendengar cikgu dia bercakap. Oh, baru faham begini maksudnya. Dia melihat. Mengapa dua perkara ini yang diberi penekanan oleh Allah, Sami' dan juga Alim. Wa huwa Sami'ul Alim. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, bila kita perhatikan, kita ni dianugerahkan Allah dengan anggota panca indera yang banyak. Antaranya lisan, lidah. Antaranya anggota yang lain, anggota pendengaran, anggota penglihatan, anggota merasa, deria membau sebagai contohnya. Maka setiap benda ini semuanya mempunyai kerja, dia punya peranan. Jami'an laha a'mal, fal qawlu amalu lisan, wal fi'lu amalu baqiyatil jawari. Berkata adalah kerja yang dilakukan oleh lisan, lidah. Manakala tindakan lain dilakukan oleh anggota-anggota kita yang lain. Naik perkara ini insya-Allah saya akan huraikan yang akan datang. Apakah kaitan, mengapa pemilihan perkataan Sami' dan juga Alim yang diberi penekanan oleh Allah SWT dalam konteks penceritaan kepada orang beriman yang mana mereka nak bertemu dengan Allah SWT ini. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.